Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi israh li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Yang dirahmati Tuan Imam, timbalan pengurusi dan kuasa pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat melaksanakan sembahyang Isyak berjamaah, diikuti dengan sembahyang tarawih berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada malam ni untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ni dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di sedang tak sedang malam ni kita dah masuk bulan yang kita dah minta selalu pada Allah, balighna Ramadan, balighna Ramadan. Allah Subhanahu wa taala telah memakbulkan permintaan kita. Ada sahabat-sahabat kita yang tak sempat untuk masuk bulan Ramadan. Mereka telah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, Syahr Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Agungnya pada bulan ini, yang mana Nabi sebut buat yang sunat pahalanya macam kita buat yang fardu. Buat yang fardu pahalanya ditingkat menjadi 70 fardu.
Bayangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, khusus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang umurnya Nabi kata umur umatku 60-70. Umur Nabi kata umur umatku 60-70. Kita muhasabah diri berapa umur kita. Saya masuk tahun ni 50 dah. Kalau umur Nabi kata 60, 70, 10 tahun lagi tuan-tuan. Kalau lebih Allah Subhanahu wa ta'ala tambahkan umur kita. Syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita menghadap ke Allah Subhanahu wa ta'ala, buat persiapan. Buatlah persiapan. Persiapan yang kita buat itu kita akan pergi buat selama-lamanya. Kita akan tinggalkan segala-gala, di mana sabda Nabi 3 benda akan ikut ke kubur. Mati kita 3 benda akan ikut ke kubur. Yang pertama, harta akan ikut ke kubur. Yang kedua, keluarga akan ikut ke kubur. Yang ketiga ialah amalan kita. 2 Nabi kata akan balik. Harta kita akan balik, keluarga kita akan balik. Tetapi yang nak bersama dengan kita ialah amal ibadat yang kita buat. Dialah yang akan menemani kita sehingga kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan sahabat-sahabat kita yang telah pergi terlebih dahulu daripada kita, mereka dah duduk di alam barzakh terkadang-kadang lebih lama daripada alam dunia. Kadang-kadang umur 20 tahun hidup dunia, tetapi mereka berpindah masuk di alam barzakh dah hampir 70 tahun, 80 tahun. Bayangkan para sahabat, mereka duduk di alam barzakh hampir 1000 tahun. Di sana ada yang disebut oleh Nabi, di sana bermula sama ada bahagia ataupun sengsara. Masuk sahaja di alam barzakh, di sana bermulalah, di mana suatu ketika Sayyidina Osman duduk di atas kubur menangis teresak-esak. Ketika ditanya, ya Amirul Mukminin, kenapa menangis? Maka Sayyidina Osman menyebut, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di sinilah bermula sama ada bahagia ataupun sengsara. Kalau bahagia di sini, maka seterusnya kita akan bahagia. Tetapi kalau bermula di alam barzakh sengsara, maka seterusnya kita akan lebih sengsara. Maka kesempatan pada malam ni, dalam ramai-ramai Allah Subhanahu wa ta'ala pilih kita masuk bulan Ramadan. Kita gunakan masa-masa yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi pada kita ni, yang disebut buat yang sunat macam buat yang fardu. Buat yang fardu macam kita buat 70 kali fardu ni, maka kita gunakan kesempatan masa yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi pada kita, kita guna untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi malam ni kesempatan yang masih ada, saya nak sebut beberapa perkara sebelum kita nak masuk Ramadan besok hari. Malam ni kita ada peluang yang disebut oleh Nabi. Sekiranya kita ada benda-benda yang hak Nabi sebut, amalan kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun malam tu malam qadar sekalipun. Masih kita ada peluang. Yang pertama, jangan syirik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekutu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jangan derhaka kepada kedua ibu bapa kita. Yang masih ada mak ayah, malam ni jumpa mak ayah kita, telefon mak ayah kita, minta maaf dekat mak ayah kita.
Malam ni lepas tarawih sekejap lagi ni call mak kita. Mak kita pun kadang-kadang risau juga. Kita telefon ni tak pernah telefon ni. Mak kita tengok nama awak mat telefon malam ni tak pernah call ni. Dia pun angkat awak mat telefon malam-malam ni. Mak minta duit 1,000 mak. Kita tuan-tuan, kalau telefon duit telefon. Tak kita minta kat mak kita. Mak tak minta duit, mak nak minta ampun, nak minta maaf dekat mak. Kerana anak yang derhaka, amalan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang ada anak tuan-tuan, maafkanlah anak kita, ampunkanlah dosa-dosa anak-anak kita, kerana amalan yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, suami yang tak bagi nafkah kepada isterinya, kena bagi nafkah. Balik malam ni jumpa isteri kita, yang abang minta maaf dekat yang lebih kurang abang minta maaf. InsyaAllah isteri kita akan maafkan kita. Isteri yang nusyus, yang derhaka kepada suami malam ni, jumpa suami kita minta maaf. Ataupun kita yang main malam ni, maafkanlah isteri kita. Lebih kurang kita pakat maaf, memaafi antara kita. Begitu juga sesama kita. Nabi kata orang yang memutuskan silaturahim, amalan dia ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesama kita, kita maaf, memaafi sesama kita. Kerana apa? Kita nak amalan yang kita buat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak mau di akhirat besok di mana Allah sebut dalam Al-Quran. Allah kata auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadimna ila ma amilu min amali faja'alnahu haba'an manthura. Kami tujukan perbicaraan di atas apa yang mereka lakukan, mereka menyangka baik. Mereka duk sangka amalan-amalan yang mereka buat tu baik, tetapi kata Allah, kami jadikan mereka umpama debu yang berterbangan. Kita duk sangka amalan kita ni banyak dah. Kita duk sangka amalan kita baik dah. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah kata haba'an manthura, umpama debu yang berterbangan. Tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ni kita pakat-pakat nak kena muhasabah diri kita. Tu dalam kitab tersebut, jadilah kamu umpama cermin muka. Cermin muka nampak siapa tuan-tuan? Nampak diri sendiri. Jangan kamu jadi macam spek mata. Spek mata nampak siapa? Nampak orang. Suluh diri kita, banyak dosa-dosa kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala tunjuk dosa-dosa kita malam ni, saya pun tak main malam ni tuan-tuan. Kalau Allah Subhanahu wa taala tunjuk aib saya tuan-tuan, saya pun tak main. Begitu juga dengan tuan-tuan. Kalau Allah Subhanahu wa taala buka aib kita, tak main kita. Tetapi rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah tutup aib kita. Ada satu kisah di zaman Nabi Musa alaihissalam. Pukul berapa sih? Berhenti? 12? 1? Pukul 1. Kisah di zaman Nabi Musa alaihissalam berlaku kemarau yang panjang tuan-tuan. Maka Nabi Musa himpun kaumnya minta hajat pada Allah supaya diturunkan hujan. Semayang sunat istisqa minta hujan. Semayang munajat hujan tak turun. Maka Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, kami telah bermunajat kepadamu ya Allah, kenapa hujan tak turun? Maka Allah berfirman dekat Nabi Musa, dalam ramai-ramai, dalam kalangan kamu ada seorang yang buat dosa 40 tahun. Dalam ramai-ramai ni, dalam ramai-ramai umatmu ada seorang yang buat dosa 40 tahun. Kalau tak kala dia tak keluar dalam majlis ni, aku tidak akan turunkan hujan. Maka Allah tanya, Nabi Musa tanya kepada Allah, ya Allah, macam mana nak buat? Allah berfirman dekat Musa, suruh dia keluar.
Maka Nabi Musa pun beritahu, di kalangan kita pada hari ini ada seorang yang buat dosa 40 tahun. Kalau tak keluar dalam majlis ni, Allah Subhanahu Wa Taala takkan turunkan hujan. Orang yang buat dosa 40 tahun tu dengar hak Nabi Musa beritahu, dia pun bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masa dia dengar Nabi Musa beritahu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan hujan. Nabi Musa pun heran, orang yang buat dosa 40 tahun tak keluar pun tapi hujan turun. Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, orang yang buat dosa 40 tahun tu tak keluar pun, tapi kenapa hujan turun? Maka Allah berfirman dekat Nabi Musa AS, dia telah bertaubat kepada aku. Maka Nabi Musa tanya kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, boleh tak kami nak tengok ya Allah, siapa tu yang buat dosa 40 tahun ni? Maka Allah berfirman dekat Musa, selama 40 tahun dia buat dosa, aku tak pernah buka aib dia. Selama 40 tahun dia buat dosa, aku tak pernah buka aibnya. Sekarang ini dia menjadi hamba kepada aku tidak akan buka aib dia. Bayangkan tuan-tuan, kalaulah Allah buka aib kita, agak-agak main dah kita malam ni? Tak main tuan-tuan, malu kita tuan-tuan. Tetapi di akhirat besok Allah beritahu dalam surah Alif Lam Mim Sajadah ayat 12, Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kamu akan melihat wahai Muhammad, kamu akan melihat wahai Muhammad, orang-orang yang buat dosa besar tunduk malu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Esok ni tuan-tuan, orang yang buat dosa atas dunia ni, di akhirat besok mereka tunduk malu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Depa kata apa? Rabbana absarna, ya Allah, kami dah tengok dah ya Allah, kami dah dengar dah ya Allah, farja'na, kembalilah kami ya Allah, na'mal salihan, kami nak buat amal saleh, inna muqinun, kami dah yakin dah ya Allah. Agak-agak boleh naik dah tuan-tuan? Tak boleh naik dah. Jadi kita yang hak dosa banyak, Nabi pun beritahu, kullu bani Adam khata', tiap anak Adam buat dosa. Kita ni bukan maksum tuan-tuan. Kullu bani Adam khata', tiap anak Adam buat dosa. Wa khairu khata'in at-tawwabun, sebaik-baik dosa minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni sempena kita masuk bulan Ramadan. Masuk Ramadan, dibuka pintu syurga. Allah Subhanahu Wa Taala buka pintu syurga seluas untuk hamba-hambanya. Allah Subhanahu Wa Taala nak masukkan syurga hamba-hambanya, terutama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sebut dalam hadisnya, semua umat aku akan masuk syurga. Semua umat aku akan masuk syurga, Nabi sebut, kecuali orang yang tak mau sahaja. Sahabat tanya, ya Rasulullah, adakah di kalangan umatmu yang tak mau masuk syurga? Nabi kata ada. Man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepada aku masuk syurga. Wa man asani faqad aba, siapa yang ingkar, siapa yang tak mau ikut aku, dialah yang enggan masuk syurga. Semua kita masuk syurga. Masyhur kisah yang bunuh 100 orang. Saya nak tanya tuan-tuan malam ni, siapa yang pernah bunuh 100 orang? Tolong angkat tangan. Saya nak punggai dengan betul yang ni. Tak ada tuan-tuan. Bunuh 100 orang tuan-tuan. Mai jumpa orang alim, wahai orang alim, saya dah bunuh 100 orang. Adakah Allah ampun dosa saya? Orang alim tu kata, Allah akan ampun dosa kamu dengan syarat kamu tinggal di tempat yang kamu maksiat, kamu pi tempat mengaji ilmu. Dia pun seronok jalan, belum sampai tempat majlis ilmu, mati dia. Satu malaikat nak bawa ni ke syurga kerana niat dia bertaubat.
Satu malaikat nak buat ke neraka sebab bunuh 100 orang. Allah utuskan satu malaikat untuk mengadili hamba ni, diukur tempat yang dia bunuh dengan tempat yang dia nak pergi mengaji, lebih sejengkal sahaja. Allah sebut perintah malaikat bawa hamba ni masuk syurga. Kita tak pernah bunuh 100 orang. Sahabat ni baru nak pergi mengaji, kita malam ni duduk dalam majlis ilmu, tuan-tuan. Peluang, tuan-tuan, ambil kesempatan. Sebelum Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat maut, sebelum nyawa kita sampai kat halqam, masih ada peluang. Kullu bani Adam khata', tiap anak Adam buat dosa. Wa khairu khata'in at-tawwabun, sebaik-baik dosa taubat pada Allah. Banyak bertaubat, terutama kita masuk Ramadan ni, banyak kita bertaubat. Kalau Nabi bertaubat, riwayat kata 70 kali Nabi taubat. Ada riwayat kata Nabi 100 kali bertaubat. Kita lagi lebihlah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat dengan sungguh-sungguh taubat. Taubat sungguh-sungguh. Hamba-hamba yang buat dosa siang, Allah tunggu di waktu petang nak ampun. Hamba-hamba yang buat dosa waktu petang, waktu malam, Allah tunggu di waktu siang. Allah nak ampun dosa-dosa hambanya. Dengan syarat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat cukup dah kot. Tazkirah ni bukan lama-lama, tambah-tambah kita lagi masih SOP lagi, kita masih ikut dia punya perintah, dia punya undang-undang. InsyaAllah kita istiqamah dalam majlis ilmu. Bukan hanya kita mengaji dia dalam Ramadan sahaja, lepas Ramadan kita mailah memenuhi rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita nak jadi orang yang takwa, bukan hanya kita jadi hamba kepada Ramadan, kita nak jadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat cukup dah kadar tu pada malam ni. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang adalah kelemahan diri saya. Semua maaf sekiranya ada terkasar bahasa. Insya-Allah panjang umur kita jumpa lagi di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.